Dengan sebab itu, kita tak mahu menguburkan Muafakat Nasional dengan mudah. Di mana PAS ada PAS akan bertanding. Dan PAS tidak serik dengan hilang wang pertarahan. Kita kena sedar bahawa PAS yang memerintah Kelantan dan Terengganu ini menghadapi amalan prinsip demokrasi yang tempang. Kita pernah menghadapi keadaan yang lebih sempit apabila tahun 70-an ketika PAS menyertai kerajaan campuran termasuk Barisan Nasional. Di masa itu UMNO Johor, Menteri Besar, tak benar PAS masuk di Johor. Sebab begitu sekali. Sedangkan negeri lain membenarkan kita masuk dan diberi satu kerusi, dilantik jadi exco tiap-tiap negeri, kecuali Johor sahaja. Perlu diketahui bahawa dalam sejarahnya PAS bermula dengan Pulau Pinang, kemudian berpindah ke Singapura. Kerana Singapura pusat kerajaan zaman penjajahan dulu, dan PAS ditubuhkan. Masa itu dan gerakan Islam bermula sejak awal. Singapura menjadi pusat dan Johor paling dekat. Maka benih-benih kita sudah banyak di Johor ni, walaupun kita tak ada kekuatan. Selepas itu berlaku satu kejutan apabila PAS menang kursi tak bertanding di Johor. Tak silap saya pilihan raya ke 2004 kita menang satu kursi. Kemudian kita tambah 4 kursi, menang di Johor dengan bertanding. Itu perkembangan. Dan kita berjaya menubuhkan cawangan-cawangan. Cawangan ini peringkat pentundi. Berjaya menubuhkan kawasan-kawasan. Di seluruh negara hari ini kita punya hampir 160 lebih kawasan, daripada 222 kawasan parlimen. Termasuk banyak di Johor. Maka jentera kita ada. Dan ukuran kita berdasarkan kepada lapangan. Bukan di atas kertas saja, di samping kita mengambil kajian yang dibuat di beberapa pihak. Ini penentuan untuk kita meletakkan calon dalam masa pilihan raya. Ya. Saya sudah melawat 2 kali. Yang pertama, pelancaran kerja pilihan raya bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang kedua, baru 2 hari lepas. Saya melihat perkembangannya sangat positif, walaupun belum sampai satu tahap yang kita boleh banggakan. Kerana untuk menang tidak mudah, tapi tidak mustahil. Kalau dilihat kepada prestasi pilihan raya di Sabah, di mana Perikatan Nasional mendapat kejayaan. Di Sabah, Barisan Nasional ini merosot. Undi yang dapat tidak seperti kerusi yang dipertandingkan. Kerusi yang dapat. Tidak pilihan di Melaka, kita melihat Barisan Nasional bergantung dengan undi trust sahaja, dengan peratus undi yang sangat kecil, dan Pakatan Harapan merosot. Adapun Perikatan Nasional undinya meningkat, tapi tak menang di Melaka, tak menang. Undi kita meningkat, dan di sana terlalu banyak undi-undi yang tak keluar. Sama ada pengundi muda atau pengundi protes. Yang ke-14 ini tak keluar. Sekiranya ada usaha tambahan, berusaha untuk menambahkan pengundi ini keluar, saya rasa tak mustahil kita mendapat kejayaan. Kita sangat berpengalaman hal yang seperti ini. Bukan kali pertama kita menghadapi calon kita yang tak yang gagal dipertandingkan, tanding bebas, termasuklah yang keluar parti, sokong parti lawan, bahkan termasuk yang bekerja kuat untuk parti. Ada pegawai kerajaan yang letak jawatan untuk bertanding jadi calon. Saat terakhir tak bertanding, dia dah letak jawatan. Bekerja parti betul-betul lumus. Ini berlaku dalam PAS. Jadi semua ada pengalaman ini. Di mana kita letak calon di situ bukan berdasarkan pada tokoh calon sahaja,
dilihat yang pertama kepada jentera parti. Sejauh mana kerjasama jentera parti. Yang kedua, pengaruh calon itu dengan rakyat tempatan ini akan dilihat. Jadi dengan melihat aspek-aspek ini, kita meletakkan calon yang menjadi putusan akhir bila menambah calon. Ya. PAS mendukung demokrasi, konsep demokrasi. PAS tidak ketinggalan dalam semua pilihan raya kecil, pilihan raya umum, pilihan raya negeri sepanjang di mana PAS ada PAS akan bertanding. Dan PAS tidak serik dengan hilang wang puterahan. Kita terus jadi calon dan orang kita bersemangat jadi calon. Apa yang menarik, semua tempat kita bertanding, walaupun tempat itu tak ada cawangan, tak balik deposit, orang yang bertanding itu merasa bangga untuk dia bertanding pilihan raya. Ya. Itu masih dalam kajian kita, akan dinilai dari semasa oleh kerana kita bekerjasama dengan parti-parti lain. PAS tidak membuat keputusan sendiri. Dia sampai PAS ada pengkaji dia sendiri, pasukan dia sendiri mengkaji, di mana kita banding dengan kajian rakan-rakan kita dan pihak yang lain. Keputusan dibuat secara bersama, bukan PAS bersendiri. Ya. Benar. Kerana perlembagaan PAS mengizinkan Presiden untuk buat keputusan strategik. PAS, Presiden boleh buat keputusan strategik. Ini ada perlembagaan PAS. Selepas itu disahkan oleh pusat, disahkan oleh syura. Setelah saya mengukuhkan hujah-hujah pada mereka. Diterima oleh syura, diterima oleh pusat. Ya. Kita membawa konsep kerjasama politik. Bersatu tak buat keputusan sendiri, PAS tak buat keputusan sendiri. Semua keputusan berbincang bersama. Kita tak nafi ada pihak yang menghubungi PAS, yang mengajak PAS untuk kerjasama. Ada pihak yang mengajak bersatu. Semuanya ada. Kemudian kita pulangkan kepada pimpinan, bincang bersama. Ya. Saya jawab tuduhan Menteri Besar tak turun ke banjir. Banjir ini perkara yang mendatang, perkara yang kita tak boleh ramal. Masa itu Menteri Besar keluar negara kerana tugas-tugas khas. Tak boleh balik negara di UK. Maka berlaku, namun jentera parti turun. Apa yang menarik, jentera PAS seperti Yuni Amal lebih awal dari jentera kerajaan sendiri. Masuk dalam kawasan banjir. Kita membantu tempat yang pihak tentera dengan pihak bomba tak sampai. Kerana kita ada nelayan-nelayan yang biasa dengan ombak bergelora. Lebih dahsyat pada banjir. Dan sebab itu, mereka boleh masuk ke tempat ini. Saya melawat sendiri, mendengar taklimat. Apa yang menarik ialah keberanian nelayan-nelayan yang biasa dengan ombak bergelora ini boleh masuk ke tempat yang tentera pun tak berani masuk. Ini satu perkara yang sangat menarik. Dengan sebab itu, tuduhan itu dapat dipadamkan dengan mudah. Dan kita kena sedar bahawa PAS yang memerintah Kelantan dan Terengganu ini menghadapi amalan prinsip demokrasi yang tempang. Tidak menghayati perlembagaan. Federalisme dalam perlembagaan. Walaupun kita dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya negeri, sepatutnya dihormati konsep federalisme. Namun kita menghadapi hal-hal yang sangat tidak bertentangan dengan konsep federalisme. Seperti rampas realiti Terengganu, tak bagi realiti Kelantan, melambatkan kompetisi negara. Berbagai ini berlaku masa dulu lah. Masa dulu. Tapi masa mutakhir ni agak reda sedikit apabila mereka gagal dalam menekan kita dalam perkara ini. Di mana kita terus bertahan di Kelantan, kita berulang kali balik di Terengganu dan kita mara di Kedah kali ini. Ya. Itu juga dalam masalah yang sama. Masalah keuangan. Walaupun air paling banyak di Terengganu. Saya ditaklimat oleh mereka yang pakar dalam bahagian air bahawa empangan Tasik Kenyir boleh membekal 8 buah negeri di Malaysia. Tetapi malangnya masalah
menjadikan projek untuk menyalurkan air ke tempat sepatutnya. Ini kita menghadapi masalah keuangan dan masalah kecuaian kerajaan yang lalu. Banyak paip-paip yang bocor yang tak diperbaiki. Ini masalah kita hadapi. Yang bocor sejak puluh-puluh tahun. Yang dirancang puluh-puluh tahun. Di mana tak dibaiki dengan baik. Dia kita paksa membaiki pulih balik. Ini masalah yang kita hadapi. Ya. Kita telah berjaya meluluskan enakmen jenayah saya. Hudud satu bahagian kecil daripadanya. Melalui adun Kelantan dan Terengganu sudah diluluskan dan sudah diwartakan oleh tuanku. Apa yang halangan ialah perlembagaan persekutuan memerlukan kuasa parlimen. Di antaranya perlu kuasa 2/3. Simple majority dan sebagainya. Ini kita belum dapat undi. Sama ada PAS ni tak cukup. UMNO pun tak cukup. Kerana bukan semua orang UMNO sokong. Apalagi Pakatan Harapan sudah tak sokong perancangan ini.